Yuhu, assalamualaikum dan salam sejahtera broku. Salam from Sabahan. Hari ini kita layan protein saga suara isu ekon bearing bunyi katanya. So kita terima kereta ni, belting memang dah buang. So nepas kereta ni dengan saya untuk penyelenggaraan ekon. Katanya last guna ekon ni pada tahun 2018 ya, akhir 2018 kalau tidak salah saya. Jadi pertama sekali kita kena pastikan gas yang ada dalam sistem ekon ni. Kita akan tekan nivel ekon ni. So saya dapati unit dah tidak mempunyai gas. So gas tidak perlu buang sebab unit ini dah memang kosong gas. Jadi saya akan cabut kompresor terus. Zam, mau pergi mana? Mau pergi mana? Ambil kek. Ambil kek. Geng, hari ini saya ada di parking Tawau ambil kek. Tapi hujan lagi. Oke. Boleh jam? Boleh. Siapa aja sana Sam? Satu mau buat YouTube kan nih? Masuk YouTube boleh nih. Mau. Masuk di Sam. Penat dan selesaikan isu kancil ekon 10:30 sekarang. Jadi baru settle buat ekon kancil turbo. Yang menurut saya memang rumit. Apapun, kita makan kek viral dulu. Belum makan lagi broku, jemput makan broku. Sedap broku. Kek viral ini memang sedap. Kalau orang berminat, klik description video ini. Ada nomor yang saya letak di description video dan juga link Facebook. So orang boleh PM dekat situ. Area-area inanam ke keke boleh kok, tidak masalah. Memang sedap. Sedap. So berat saya. Akhir-akhir ini ada beberapa hari tidak tidur. Sebab setelahkan ekon berdua kancil. Saya rasa kalau owner kereta tengok video ini masih dia gelapnya. Dan ya, benar-benar settle, memeningkan kepala. Tapi sebagai ekonman, ya apa boleh buat. Kalau kan pening kepala, jangan jadi ekonman. Itulah dia cabaran. Apapun, kek viral. Ini adalah kompresor ekon yang saya dah keluarkan broku. Saya cabut sekali dengan pipe sebab nut bagian pipe kompresor ini dah jam. Dan kalau saya perhatikan pipe ini memang dah modified. So kompresor ini pun bukan kompresor suara. Bahagian bracket kompresor pun dah modified broku. Ini bukan standard bracket bagi suara. Sekarang ini saya akan keluarkan magnetic clutch sebab kita akan ganti bearing bahagian puli kompresor ni. So pertama-tama sekali kita kena guna special tools lah untuk tarik magnetic clutch kompresor ni. Magnetic clutch kompresor pun saya dah cabut. Lock pin bahagian puli kena cabut terlebih dahulu broku, barulah puli kompresor ni kita boleh keluarkan. Saya akan gunakan puller untuk keluarkan puli kompresor ni. Kalau buat kerja dalam keadaan tools lengkap memang mudah bro.
Kalau nak cabut komponen puli kompresor ni, seeloknya tools kena lengkap lah untuk memudahkan kerja. Bearing bahagian komponen pulih ni dah bunyi kasar, memang boleh rasa dengan jari. So bearing ni yang kita akan ganti. Tapi okey, magnetic coil juga dah rentung bro. Nampaknya owner perlu ganti sekali dengan magnetic coil, sebab magnetic coil ni dah rentung. Pada awalnya saya cuma ingin ganti bearing ni saja, bahagian pulih ni. Tapi bila kita dah buka, kita dah cek, so kita dapati magnetic coil juga dah terbakar, ni dah rentung. Tapi walaupun magnetic coil ni dah rentung, tidak semestinya kompresor ni dah kong bro. Sebab masa cabut kompresor tadi, saya tengok minyak kompresor ni masih lagi jernih, tidak hitam. Jadi sekarang ni saya akan ganti magnetic coil kompresor ni. Apabila kita beli magnetic coil baru, puli kompresor akan datang sekali dengan magnetic coil. Sementara kita tunggu komponen magnetic coil sampai, so kita cuci pipe dulu broku. Pipe ni kita akan cuci balik menggunakan chemical acid, dan o-ring bahagian pipe semuanya wajib diganti broku. Apabila komponen aircon dah terlalu lama tidak digunakan, komponen pipe memang wajib dicuci. Ini untuk clearkan semua kotoran yang ada dalam sistem pipe ni. Komponen pipe pun dah cuci, jadi sekarang saya akan buat flushing bagian condenser coil. Flushing sistem ni perlu dilakukan berulang kali sehinggalah sistem benar-benar bersih broku. Sekarang kita beralih ke bahagian cooling coil. Ada beberapa skru yang perlu kita lepaskan. Antaranya adalah bahagian clamp box cooling coil ni, kiri dan kanan. Bahagian atas ni juga ada satu skru size 12, dan bahagian celah ni ada satu. Kabel sensor ni kita perlu lepas, dan barulah cooling coil box ni kita boleh cabut broku. Kalau ikut loh, bahagian ni memang ada satu ball nut size 12, dia akan terpasang bahagian sana. Tapi untuk kereta ni ball nut tu memang dah buang. Ini adalah cooling coil yang kita baru cabut tadi, so kita akan keluarkan daripada box ni, dan kita perlu tengok sama ada perlu diganti ataupun hanya perlu dicuci broku. Ini adalah keadaan cooling coil box yang dah bertahun tidak diguna pakai. Orang boleh tengok memang kotor. So benda ni memang kotor, tapi tidak semestinya rosak. Kita keluarkan sensor terlebih dahulu, dan kita coba basuh tengok cooling coil ni. Cuci-cuci services, kita sembur dengan chemical tengok. Lepas tu kita akan bilas dengan air. Ini adalah condenser cooling coil setelah dibasuh. Tapi saya ingatkan tidak semua cooling coil boleh dibasuh menggunakan chemical ya. Bergantung pada condenser cooling coil tersebut. Kalau dah reput tu kita basuh chemical tu tidak guna sebenarnya, sebab benda tetap akan bocor ya. Apabila cooling coil kita sembur menggunakan chemical acid, akan berlaku satu hakisan nipis antara cooling coil dan juga chemical broku. Apabila unit aircon dah terlalu lama tidak digunakan, pipe aircon perlu dicuci broku. Korang boleh tengok karat yang ada dalam pipe ni. So begitu juga lah dengan expansion valve ni. Korang boleh tengok karat pada bahagian dalam expansion valve ni. So benda ni wajib diganti, jika tidak sistem aircon korang akan tersumbat ya, dan menyebabkan aircon tidak sejuk nanti. Karat-karat yang ada dalam expansion valve ni akan menyumbatkan sistem aircon nanti sekiranya benda ni tidak diganti ya.
Inilah sebabnya mengapa expansion valve dan juga filter dryer perlu diganti apabila korang buat servis berkala untuk aircon kereta korang, broku. Apabila korang minta foreman untuk servis aircon kereta korang, lebih baik sekiranya korang faham dengan sistem aircon korang ni lah. Sebab sekiranya korang hantar aircon kereta korang ke bengkel untuk diservis dan aircon man itu tidak begitu teliti ya untuk selenggara aircon kereta korang, dan kena pula dengan isu yang sama seperti dalam video ni. Korang boleh tengok bahagian pipe ni. Sekiranya saya tidak teliti untuk cek setiap komponen aircon ni, dan saya hanya akan vacuum, tambah gas, tambah minyak kompresor, dan coil ni saya tidak flushing, sudah semestinya aircon akan tetap bermasalah setelah diservis, broku. Jadi menurut saya seeloknya lah sekiranya korang tahu sedikit sebanyak tentang sistem aircon ni, apa yang perlu diselenggara, apa yang perlu diganti ketika korang minta penyelenggaraan ataupun baik pulih aircon kereta korang, broku. Contohnya seperti case flushing yang saya lakukan sekarang ni. Flushing ni memang penting untuk sistem aircon, broku, untuk clearkan semua kotoran yang ada dalam sistem aircon ya. Ini adalah magnetic coil yang dah rentung, magnetic coil lama, dan ini adalah magnetic coil baru. Magnetic ni memang datang one set lah, sekali dengan pulley bearing dan magnetic clutch. Benda ni kita tukar satu set dengan puli memandangkan magnetic coil yang lama ni dah rentung. Ini adalah magnetic coil yang baru, masih lagi elok berbanding yang lama ni. Expansion valve ni dah berkarat, broku. Korang boleh tengok karat yang ada dekat dalam tu. Dan ini adalah expansion valve baru. Coil sensor ni pun tidak bermasalah, jadi kita akan guna balik. Sekarang ni dah masuk step pemasangan balik pada semua komponen. So sekarang kita akan pasang bahagian cooling coil terlebih dahulu. Cooling coil bahagian dalam pun dah pasang, broku. So sekarang kita akan rapihkan komponen bahagian engine ni saja. Ini adalah receiver dryer ataupun filter dryer. So benda ni kita ganti sebab dalam dah berkarat, dan memang benda ni wajib diganti pun setiap kali servis dilakukannya.
Setiap 30.000 kilometer ataupun setahun sekali filter dryer ni perlulah diganti broku. Itu adalah penjagaan aircon yang betul ya. Komponen kompresor ni dah standby untuk dipasang. So bagian komponen puli dah selesai, cuma piston bagian dalam kompresor ni dah berat. Ini disebabkan kompresor dah terlalu lama tidak digunakan broku. So kita dah refill minyak. Sekarang ni kita akan install dan kita akan tengok condension kompresor ni. Kompresor ni pun saya dah siap pasang broku. Sekarang hanya tinggal pasang belting saja. Belting pun tak perlu beli sebab ini adalah belting lama. Owner masih simpan belting ni. Jadi saya tengok belting ni masih elok, masih boleh digunakan pakai, dan saya akan pasang balik belting ni. Belting pun dah pasang broku. Sekarang kita dah masuk part vacuum system. Apabila dah masuk part vacuum system, ini menandakan kerja-kerja penyelenggaraan aircon ni hampir selesai. Sekarang ni kompresor pun dah running. Unit pun dah refill gas. Dan kalau tengok gas yang lalu pada sistem filter dryer ni memang nampak jernih. So sistem memang bersih lah sebab kita dah flushing. Kompresor pun running dengan elok sekarang ni. Ini adalah temperature test broku. Sekarang ni saya akan ukur bacaan Celsius bahagian dalam. Sekarang ni temperature dalam 20 lebih bersamaan dengan tekanan gas high pressure 170 dan low pressure 30 psi broku. Setelah hampir 15 minit broku, kita cek temperature bahagian dalam. Sekarang ni bacaan boleh dapat 2 darjah Celsius. Wow, memang sejuk. Suara saya pun tidak boleh dapat temperature secantik ni broku. Jika kompresor masih elok dan aircon system tidak bermasalah, aircon system memang akan sejuk broku. So aircon system sekarang masih lagi berfungsi dengan baik. Kompresor masih lagi cemerlang, walaupun kompresor tu dah tak running bertahun broku. Sekarang temperature pun dapat 2 darjah Celsius. Temperature aircon memang terbaik lah setakat ni. Tingkap kereta ni pun sampai berpuluh broku. Saya harap aircon ni tidak akan bermasalah lepas ni. Jadi sekiranya korang sukakan video ni, jangan lupa share video ni. Dan bagi korang yang belum subscribe YouTube channel Alan Style, jangan lupa subscribe. Dan jika korang mempunyai pertanyaan tentang kos baik pulih aircon kereta, korang klik nombor yang saya dah letak dalam description of video ni. So setakat sekian daripada saya. Kita berjumpa lagi di video-video akan datang. Assalamualaikum dan bye-bye.